Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikumsalam dan hao annyeonghaseyo, konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei belajar akaun cara smart and easy guys. Alright guys, hari ini saya akan bincangkan topik prinsip akaun iaitu bab 1 tingkatan 4 iaitu pengenalan perakaunan. Dalam topik ini, saya akan terangkan mengenai perakaunan dan juga sub bidang perakaunan. So ini adalah bahagian pertama guys. Untuk menonton video ini, anda hendaklah merujuk bersama-sama dengan buku teks. Untuk buku teks digital anda boleh download di bahagian description dekat bawah, dan bagi guru-guru boleh mendapatkan bahan pengajaran ini di bahagian description juga. Guys, yang baru menonton video saya ini, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Alright guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Guys, kita teruskan hari ini dengan topik pengenalan kepada perakaunan. Untuk subjek yang pertama, topik yang pertama untuk tingkatan 4 dengan subtopiknya ialah perakaunan dan sub bidang perakaunan. Pertama kita kena tahu maksud perakaunan. Objektif dia, pelajar boleh menyatakan maksud perakaunan selepas pelajaran ini. Apakah dimaksudkan dengan perakaunan? Perakaunan merupakan rekod, perekodan dan pelaporan transaksi perniagaan secara sistematik. Semua urus niaga yang dilakukan kita hendaklah rekod, melapor secara sistematik. Keywords dia kat sini PPS. Perekodan, pelaporan sistematik. Itu maksud perakaunan. Guys. Next, fungsi simpan kira dan perakaunan. Pertama, pelajar mestilah boleh bandingkan fungsi simpan kira dan perakaunan. Simpan kira. Simpan kira ialah satu proses mengumpul, menyusun, merekod dan menyimpan rekod-rekod perakaunan. Dia ada 4 sahaja. Simpan kira ialah proses mengumpul, menyusun, merekod dan menyimpan rekod-rekod perakaunan. Skop dia lebih kecil. Kita tengok perakaunan pula. Manakala perakaunan, dia bukan proses, dia meliputi simpan kiranya sekali, iaitu mengumpul, menyusun, merekod, menyimpan, kemudian ada tambahan. Melapor, merancang, menganalisis, menilai dan juga merumus. Guys, jadi dekat sini kita boleh tengok skop dia, ruang lingkup dia lebih luas perakaunan ni. Simpan kira ni salah satu bahagian dalam perakaunan. Seterusnya, kitaran perakaunan. Kita tengok objektif dia apa, standard pembelajaran. Pertama, untuk tajuk ini, pelajar boleh menyatakan maksud kitaran perakaunan. Kedua, boleh melakarkan kitaran perakaunan. Ketiga, menerangkan setiap peringkat dalam kitaran perakaunan. Waktu sekarang kalau anda tak boleh terangkan, tak boleh faham, tak apa. Sebab anda akan melalui setiap kitaran perakaunan satu persatu dalam bab-bab akan datang. Mari kita tengok. Maksud dia, kitaran perakaunan merupakan tata cara penyediaan rekod perakaunan yang bermula daripada dokumen sumber hingga catatan penutupan akaun. Itu kitaran perakaunan. Tata cara penyediaan rekod. Kita merekod macam mana cara kita nak sediakan. Dia mula daripada dokumen sampailah akaun tu tutup. Mari kita tengok. Ini adalah kitaran perakaunan. Kitaran ni anda kena, sebaiknya anda hafal dan ingatlah. Step by step dia. Saya akan tunjukkan langkah demi langkah. Yang pertama dalam kitaran perakaunan ni ialah dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan ni dia merupakan bukti
bertulis lah bagi suatu urus niaga. Seperti anda pergi kedai beli barang dan dapat resit kan. Okey, resit tu adalah bukti ataupun dipanggil dokumen perniagaan. Dia membuktikan urus niaga telah berlaku. Dia hendaklah disimpan secara sistematik. Pelajar boleh rujuk buku teks untuk penerangan lanjut. Okay, lepas dokumen tersebut, kita akan rekodkan dia dalam buku catatan pertama. Okey, dalam buku catatan pertama ni terdiri daripada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Kemudian selepas kita dah rekod dalam buku catatan pertama, maklumat tersebut kita postkan ke ledger. Okey, kita post tu maksudnya kita pindahkanlah menggunakan sistem catatan bergu. Okey, maksudnya catatan bergu tu adalah satu urus niaga tadi kita rekod 2 kali, satu sebelah debit, satu sebelah kredit dalam akaun bentuk T. Okey, seterusnya adalah imbangan duga. Okey, imbangan duga ni dia menyenaraikan baki bagi semua akaun dalam ledger. Okey, lepas kita dah buat ledger tadi, dah tutup. Okey, semua baki ni kita pindahkan ke, baki akhir dia kita pindahkan ke imbangan duga. Okey, baki akhir setiap akaun dalam ledger akan disenaraikan dalam imbangan duga untuk menguji ketepatan catatan bergu tadi. Tengok ledger kita tadi, kalau imbangan duga kita tak seimbang, maksudnya ada kesilapan dekat ledger. Okey, pelarasan. Okey, saya bacakan dalam buku teks. Urus niaga yang diselaraskan pada tarikh imbangan dalam jurnal am dan ledger seperti pelarasan hasil dan belanja, susun nilai aset, peruntukan hutang lagu dan ketertinggalan catatan. Okey, pelarasan akan dibuat dalam jurnal am dan dipindahkan ke dalam ledger untuk menentukan baki terkini bagi akaun-akaun berkenaan. Okey, kadang-kadang lepas kita dah buat sampai ke imbangan duga, ada catatan tertinggal, tersilap tulis jadi ataupun imbangan duga kita tak seimbang, jadi kita kena buat pembetulan. Pembetulan tu kita panggil pelarasan. Okey, selepas pelarasan kita akan buat imbangan duga sekali lagi, iaitu imbangan duga terselaras. Okey, imbangan duga selaras ni dia nak menguji ketepatan catatan bergu dalam ledger tu tadi, sama je. Okey, nak pastikan imbangan duga tadi lepas pelarasan kita buat terselaras dan seimbang. Okey, lepas imbangan duga terselaras kita buat catatan penutupan. Okey, itu catatan jurnal am dan ledger untuk merekodkan penutupan semua akaun hasil dan akaun belanja. Maksudnya semua akaun kena tutup. Okey, pada peringkat ini akaun hasil dan akaun belanja akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, lepas dah tutup kita pergi ke penyata keuangan. Okey, penyata keuangan dia merupakan untuk menghitung untung rugi perniagaan bagi suatu tempoh untuk melihat kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh tersebut. Biasanya dibuat pada akhir tempoh perakaunan. Okey, biasanya tempoh perakaunan ini satu tahun lah. Okey, dokumen kemudian dia circle dia mula balik nombor 1 untuk tahun akan datang. Okey, dokumen perniagaan dia terkumpul untuk setahun. Rekod-rekod semua kita buat setahun. Langkah 1 hingga langkah 8. Okey, jadi wajib ingat dan faham. Okey guys, awak wajib ingat dan faham susunan dia. Okey, seterusnya sub bidang perakaunan. Okey, pastikan pelajar dapat menerangkan sub bidang perakaunan selepas mengetahuinya. Okey, yang pertama, sub bidang dia adalah perakaunan keuangan. Kedua, perakaunan pengurusan. Ketiga, pengauditan. Dan keempat, percukaian. Okey, sub bidang pertama iaitu perakaunan keuangan. Okey, accountant dia akan menyediakan pelaporan perakaunan dalam bentuk penyata keuangan. Okey, kemudian laporan tu tadi, penyata keuangan yang tadi digunakan untuk pengguna dalaman, iaitu pihak pengurusan syarikat ataupun perniagaan, dan juga pihak pengguna luaran. Okey, iaitu terdiri daripada pelabur, pihak bank, okey, dan lembaga hasil dalam negeri dan pihak-pihak yang lain lah. Okey, seterusnya perakaunan pengurusan.
Okey, dia menyediakan maklumat perakaunan, okey, untuk pengguna dalaman. Antara skop dia adalah kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran. Okey, ini kegunaan dia. Okey. Seterusnya, pengauditan. Dia melibatkan kerja-kerja memeriksa dokumen dan rekod kewangan untuk pengesahan. Okey, memastikan juruaudit juga tugas dia memastikan penyata kewangan tu mematuhi piawaian perakaunan yang boleh diterima umum lah. Okey, tu kerja juruaudit. Kemudian percukaian, ia merancang hal-hal percukaian dan menyediakan penyata cukai bagi pihak syarikat. Okey. Kemudian sebagai penasihat cukai, penasihat cukai akan memberikan nasihat dalam hal-hal pengurusan percukaian perniagaan. Okey, dia memberi nasihat. Itu antaranya bidang perakaunan. Ada 4 ni lah. Jadi anda kalau berminat jadi accountant boleh pilih nak masuk bahagian yang mana satu. Nak fokus pada bidang yang mana satu. Okay guys. Next. Hubung kait fungsi perakaunan kewangan dan pengauditan dan percukaian. Okay. Pastikan anda mengetahui boleh menghubung kait fungsi perakaunan kewangan dengan pengauditan dan percukaian. Okay. Pengauditan. Mula kita akan buat audit dulu selepas dapat laporan kewangan yang disediakan oleh accountant perakaunan kewangan tu. Okey, kemudian kita akan buat audit. Okey, juruaudit akan periksa secara menyeluruh dan laporan audit akan dikeluarkan. Laporan kewangan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan audit adalah tepat dan boleh dipercayai kerana telah menepati semua piawaian perakaunan. Okey, tu yang penting ni bila pengauditan juruaudit punya pendapat. Mesti wajar dan tanpa pengecualian. Okey, kemudian maksudnya dia boleh dipercayai lah. Kemudian dah lepas audit, baru boleh pergi ke cukai, percukaian. Saya berkait. Lepas audit, kita pergi ke cukai. Penyata kewangan yang telah diaudit digunakan untuk membuat tafsiran cukai. Okey. Pendapatan boleh cukai selepas mengambil kira semua pelepasan cukai dan ditentukan daripada penyata kewangan. Okay, semua berkait. Mula-mula, accountant akan buat laporan kewangan, melaporkan dalam bentuk penyata kewangan. Lepas tu, penyata kewangan tersebut diaudit oleh juruaudit, iaitu pengauditan. Dan seterusnya, akhir sekali, dia akan pergi ke percukaian untuk mengira berapa cukai dikenakan untuk tahun tersebut ataupun tak ada cukai lah. Okay guys, itu sahaja untuk topik kali ini. Okay, kita akan ada sambungan yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa buat latihan dekat description dekat bawah. Okay, terima kasih. Bye bye. Adios.